أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله وحده لا شريك له حمدا توجبه سوابغ نعمه ولنعمه واهدة لا يوفي بعض حقها حمد حامد ولا شكر الشاكر آناء الليل وأطراف النهار دحر الدهر وأبد الآمنين. وصلى الله على نبينا محمد رسول الله المبلغ ربه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فأخرجنا بحامل الظلمات إلى النور وأنقذنا بحامل النار جهنم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah yang saya hormati pengurusi majlis Ustaz Ahmad Kamil yang juga selaku bahagian kaunseling bahagian agama dan kaunseling IPK Ipoh kata saya sebut IPK Perak. Dan saya hormati juga pengurusi Sarjan Haikal dan selaku pengurusi kuartus IPK ke IPK juga mana-mana lah. Tak faham saya tak faham lagi IPK baru belajar tadi baru tahu dengan IPK dengan IPD lain. Oleh bagaimanapun alhamdulillah, terima kasih di atas ilmu dan jutaan terima kasih di atas jemputan untuk kita berkongsi sedikit ilmu pada malam ini. Alhamdulillah juga kali pertama saya sampai ke kuartus ni, seingat saya selalu lalu dalam kawasan Padang Tembak ni setahun yang lepas pada waktu sahabat saya bekerja kat Stratcom dulu, waktu kerajaan sebelum hilang, bukan kerajaan sekarang. Jadi siapa sahabat tu biarlah rahsia. Baik. Walau bagaimanapun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada malam ini atas ketentuan Allah. Walaupun kita biasa dengar masuk je bulan Muharram, masuk je awal Muharram, maka kita akan dengar tentang kisah-kisah ma'al hijrah, tentang penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana hijrah itu satu pengorbanan. Sehingga kan setiap tahun kalau dulu-dulu kita akan dengar lagu hijrah, betul tak? Hijrah itu satu pengorbanan. Baik. Walau bagaimanapun kalau tuan-tuan tahu, sebenarnya kalau mengikut tarikh, hijrah Nabi bukanlah pada bulan Muharram. Hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram, tetapi pada bulan Safar. Ini bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal. Itu bulan Rabiul Awal, 2 bulan lagi. Ada banyak ceramah Maulidul Rasulullah. Itulah kita punya kitaran hidup. Kita punya kitaran hidup lepas Maulidul Rasul, ada bulan-bulan Rajab, Isra' Mi'raj dan seterusnya. Itu semuanya akan menambahkan keimanan kita walaupun setiap tahun kita dengar tentang. Baik tuan-tuan, kalau kita berbicara tentang Muharram, maka bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna 'iddatash shuhur fil Islam 14 syahran." Sesungguhnya di dalam Islam ada 12 syahran. Dalam Islam ini tuan-tuan ada 12 bulan yang Allah dah tetapkan sebelum Allah mencipta langit dan bumi lagi.
Kita ingat 2000 tahun lepas, kita ingat 1400 tak boleh lepas adanya 12 bulan. Sebenarnya Allah dah tetapkan 12 bulan ni tuan-tuan sebelum Allah mencipta langit dan bumi lagi. Dah ada 12 bulan, dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram, iaitu bulan yang pertama bulan Muharram yang kita duduk sekarang, yang kedua bulan Rajab, bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Empat bulan ini dipanggil bulan haram kerana apa? Antara yang pertamanya kerana haram pada bulan ini untuk berjihad, untuk berperang. Pada zaman dahulu dah. Sekarang ni dah tak ada orang kata jihad. Ada jihad, tetapi bukanlah jihad mengangkat pedang, bukanlah jihad kita pergi bunuh orang, bukan kita pergi berperang, tetapi lebih kepada jihad kita memerangi nafsu. Walau bagaimanapun ini yang dikatakan bulan haram, bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala nak kita bertumpu untuk beribadah. Sehingga kan ada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah ba'dal salatul maktubah as-salatul lail, wa afdalus siyam ba'da salatul ba'da siyam wa ramadan ba'da sawm wa ramadan sawmun al-muharram. Sebaik-baik solat tuan-tuan, memang kita tak dapatkan, tapi sebaik-baik solat adalah solat yang wajib ni. Tuan-tuan kalau buat solat sunat banyak-banyak pun, yang wajib pun kita gagal, tak ada guna. Maksudnya apa? Pokok mana yang terbaik tu yang wajib yang 5. Maka selepas yang terbaik yang 5 itu, solat sunat malam, solat pada waktu malam, itu solat sunat yang terbaik selepas yang wajib. Dan sebaik-baik puasa iaitu puasa bulan Ramadan. Dan selepas itu iaitu puasa pada bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ni di antara bulan yang terbaik untuk apa? Untuk kita memperbanyakkan puasa sunat. Antaranya apa? Puasa Isnin Khamis, puasa Yaum Abyad, puasa hari putih. Tapi dah terlepas lah. Kalau puasa hari putih, hari Isnin hari tu, hari Isnin, Selasa, Rabu. Kalau siapa yang puasa Isnin Khamis, dia puasa pula hari putih, maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis termasuk hari itu sekali. Maksudnya 4 hari puasa, 4 hari straight puasa. Kadang-kadang orang tak tahu pun 4 hari, Ustaz, mana maunya kerja lagi kan. Kita merasakan puasa tu sebenarnya melemahkan badan kita. Sedangkan puasa tu tuan-tuan, ia memberi kekuatan kepada kita. Cuma kita menganggap kalau kita tak makan, maka badan akan lemah. Itu sebenarnya orang kata teori dia semata-mata. Walau bagaimanapun yang mengenyangkan, yang memberi tenaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Jadi bila berbicara tentang hijrah, maka kita akan sentiasa mendengar hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya hijrah al-makaniyah, hijrah makaniyah ni apa? Jadi hijrah al-makaniyah dengan hijrah orang panggil hijrah maknawiyah. Dia berisi makna saja. Makanya hijrah makaniyah, hijrah daripada satu ke tempat ke satu tempat, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah dan ada. Sebab kalau kita buka Al-Quran, tuan-tuan buka sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, hijrah pada waktu baginda tu hukum dia wajib. Macam tuan-tuan solat saat tadi maghrib tadi kan, hukum dia wajib. Maka hijrah pada waktu baginda wajib. Orang kata bawang putih baikuk, nak tak nak hang kena pindah. Macam tuan-tuan juga, nak tak nak kena tukar tempat. 5 tahun kena berhijrah. Macam ustaz kita ni dah 4 tempat dah, 4 negeri dah berhijrah. Maka begitu juga. Tapi kalau kita tengok, kita ni mungkin kita ada permohonan, mohon tangguh pertukaran apa, tapi di atas arahan Allah, di atas arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terpaksa dan wajib, walaupun meninggalkan keluarga, walaupun meninggalkan harta, walaupun meninggalkan
isteri dan anak-anak semua, maka kita terpaksa berhijrah. Siapa? Baginda. Siapa? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib. Sebab apa? Sebab kalau duduk kat Mekah lagi, maka Islam tidak akan sampai pada kita sekarang. Kalau Nabi tak berhijrah pada waktu dulu meninggalkan rumah, maka Islam tidak akan kita kecapi pada sekarang. Sebab apa? Nabi akan dibunuh. Malah pada waktu malam hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, memang rumah Nabi telah dikepung oleh beberapa orang, dikatakan berbelas-belas orang daripada apa? Daripada kalangan pemuda. Pemuda, setiap kaum ada wakilnya. Akan apa? Akan membunuh kalau baginda keluar daripada rumah. Tetapi hebatnya baginda sebelum keluar diwahyukan oleh Allah. Nak keluar rumah, baca surah Yasin ayat berapa, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak? Ayat ni, tuan-tuan, saya biasa guna juga lah kalau jumpa polis ni, tuan-tuan. Polis korporat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kantoi lah pula kan. Cerita benda ni kat depan polis habis lah. Tapi saya bukan di bidang saja je, dia gemuk je, dia tak dapat apa pun. Kita pakai elok je. Biasanya saya kalau bawa kereta, tiba-tiba bertemu polis, tuan lagi-lagi kalau bawa balik kuliah, dia tak ada lah cakap apa-apa kan. Tengok ustaz pakai kopior ni, pakai sebat ni, takkan bawa tiba balik kelab pula lah kan. Tapi walaupun keadaan dalam kita baik manapun, kita dibolehkan dan diharuskan untuk membaca ayat tu. Supaya apa? Bukan setakat kita nak berhadapan dengan polis, tetapi kalau kita berhadapan dengan apa-apa kecaman ataupun keselamatan diri kita, maka kita diharuskan untuk membaca ayat tu. Maka Nabi keluar rumah, Nabi bacakan ayat itu, tiupkan pada satu genggam yang pasir Nabi bawa dan diletakkan atas kepala-kepala, ditiupkan atas kepala-kepala kafir-kafir musyrikin Mekah pada ketika itu, dan mereka terus tertidur. Tapi setakat ni saya tengok polis tak ada tertidur lagi lah. Mungkin tak menjawab lagi lah. Tapi setakat ni alhamdulillah menjawab lah ayat tu. Baik. Itu di antara, walaupun terpaksa meninggal, Nabi ni dah ada rumah, tuan-tuan, dah ada keluarga, tetapi terpaksa meninggalkan rumahnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya, wahai Nabi, wahai baginda, bila kita nak bergerak ni, waktu tu sahabat dah ada bergerak. Kalau tuan-tuan baca sejarah, di antara sahabat yang pertama berhijrah iaitu Abu Salamah. Abu Salamah nama dia. Isteri dia Ummu Salamah. Abu Salamah di antara sahabat yang pertama berhijrah pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu dia nak berhijrah, tuan-tuan, dia dikatakan dia berhijrah pada 1 Muharram. Itu yang katakan permulaan bulan Muharram, yang ditetapkan juga oleh pada waktu zaman Sayyidina Umar. Keluarnya Abu Salamah ni, tuan-tuan, dengan isteri dan anak-anak. Pada asalnya plan dia nak keluar dengan berhijrah ke Madinah. Nak keluar je, tiba-tiba ditahan oleh kaumnya. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi berhijrah ke Madinah lah. Tak boleh. Hang nak pergi seorang-seorang. Suami isteri kamu, anak kamu adalah daripada kaum kami. Jadi dia terpaksa tinggal sini. Tak boleh bawa anak, tak boleh bawa isteri. Nak pergi hijrah, nak bawa Islam, pergi seorang-seorang. Maka Abu Salamah dengan rela hati dan terpaksa rela meninggalkan isteri, meninggalkan anaknya di bawah apa? Di bawah jajahan dan di bawah taklukan ataupun jagaan ahli kaumnya pada ketika itu. Kaum dia tak bagi, kecuali kalau anak pergi seorang-seorang. Jadi dia paksa meninggalkan isteri dan anaknya pada ketika itu. Iaitu siapa? Abu Salamah. Yang dikatakan Ummu Salamah pada ketika itu, isteri dia menangis setiap hari pergi keluar. Sebab apa? Tak dapat keletahan. Setiap hari keluar pergi padang pasir, menangis. Bila aku boleh berhijrah ni, meninggalkan isteri. Macam kita kadang-kadang tinggalkan isteri bekerja 2-3 hari, tinggalkan isteri kerja 2-3 bulan, tapi isteri kita tak menangis lah. Yang menangis ni kita. Isteri kita semua nak kat rumah. Tapi Ummu Salamah ni dia menangis.
Sehingga kan setiap hari dia menangis kepada pasien selama setahun. Setahun dia berulang alik kepada pasien menangis. Sehingga kan selepas setahun barulah dibenarkan oleh kaum yang utama untuk berhijrah ke Madinah. Itu salah seorang. Dan juga kalau kita tengok di antara sahabat Nabi yang masyhur, yang dikenali antara pengorbanan apa? Iaitu Suhaib Al-Rumi. Suhaib Al-Rumi, dia ni asal orang Rum. Itu sebab Suhaib Al-Rumi. Kalau tuan-tuan agak-agak nak bagi nama sedap sikit, tuan-tuan tengok kat mana lahir. Kita boleh letak nama. Kan macam biasa kalau orang Banjar, kita letak Al-Banjari. Kalau Al-Kelantan, Al-Kelantani. Kalau Ipohi, Ipohi. Ipohi tak sedap pun, tak sedap lah kan. Kalau Perak, Al-Peraki. Itu orang kata nasab. Dan biasa ulama-ulama memang dia akan guna ni. Macam kalau kita tengok Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama sebenarnya, tuan-tuan. Imam Al-Bukhari itu dia asal namanya Al-Bukhara. Al-Bukhara jadi nama Imam Al-Bukhari. Padahal nama dia lain. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan nama dia Syafi'i, nama dia Idris. Sebab apa? Dia menggunakan istilah nasab pada sama ada tempat kita lahir, sama ada tempat kita belajar lama, ataupun tempat yang kita menetap yang terakhir sekali. Biasanya begitulah. Baik. Biasa kalau kita dengar Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi, pernah dengar tak nama dia? Dia asal daripada Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, Lubuk Merbau kan? Itu Al-Marbawi. Kan ada kamus Al-Marbawi atau Syekh Idris Al-Marbawi. Itu ulama orang Malaysia, tapi dia duduk lama kat Mekah sampai dia boleh dia menulis kitab kamus Idris Al-Marbawi. Itu dia ambil pada Lubuk Merbau. Dia ambil lubuk. Kali dia lebih lubuki pula. Jadi Al-Marbawi. Baik. Jadi Suhaib Al-Rumi ni, tuan-tuan, dia asal daripada Rom. Dia berhijrah ke Madinah dalam keadaan dia miskin. Dia tak ada apa-apa dan dia masuk Islam atas dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadiannya diringkaskan cerita dengan kehebatannya dan kepandaiannya, dia berniaga kat Madinah sehingga kan dia menjadi jutawan. Siapa? Suhaib Al-Rumi. Tetapi disebabkan desakan, disebabkan nak menyebarkan Islam dan atas arahan baginda, jadi Suhaib Al-Rumi nak berhijrah ke Madinah juga dan nak bawa hartanya sekali-sekali. Tetapi dihalang oleh kafir musyrikin pada ketika itu. Suhaib, hang datang dulu, datang keadaan poket kosong. Datang dalam keadaan seorang-seorang. Kau datang, kami bagikan kerja, kami beli makanan kau, kami bagi kau berniaga, dan sehingga kamu menjadi jutawan. Takkan kau nak tinggalkan kami macam tu saja? Takkan kau nak bawa harta kamu sekali? Baiklah, kalaulah harta yang kamu inginkan, maka aku bagi segala harta yang ada padaku sekarang pada kamu semua. Tinggalkanlah aku seorang-seorang, biar aku berhijrah dia seorang-seorang, walaupun terpaksa meninggalkan harta, tuan-tuan. Tuan-tuan, dikatakan harta Suhaib Al-Rumi pada ketika itu bukan 5,000 yang macam kita lah ada dalam bank account. Kita ni, saya ni mungkin adalah 1,000-2,000 dalam bank account. Itu bukan gaya tu, tuan-tuan. Itu duit kecemasan orang panggil. Tapi Suhaib Al-Rumi jutawan. Apabila dia minta harta, tinggalkan harta, maka aku rela meninggalkan harta. Sebab apa? Atas tuntutan baginda. Untuk apa? Duduk kat Madinah, pergi kat Madinah, walaupun dalam keadaan bukit kosong. Sama juga macam Abdul Rahman bin Auf. Kira tak Abdul Rahman bin Auf antara salah seorang sahabat yang dijadikan syurga. Jadi jutawan, tuan-tuan, yang pandai berniaga, sahabat yang pandai berniaga. Sampai kan dia datang ke Mekah, tuan-tuan, dalam bukit kosong. Sebab apa? Dia tinggalkan segala hartanya. Hebatnya, Abdul Rahman bin Auf selalu dijadikan panduan sebagai apa? Sebagai orang yang berniaga. Hebatnya dia berniaga, tuan-tuan.
Dia berhijrah, dia meninggalkan harta. Dalam keadaan dia datang sampai Madinah, poket dia kosong. Tapi dalam beberapa tahun selepas itu, dia jadi jutawan balik. Siapa? Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa? Dia pandai berniaga. Orang kata otak berniaga ni kata, pergi mana-mana, campak mana-mana, mesti nak berniaga juga. Kan kita kadang-kadang ada kawan macam itu, pokok mana? Apa saja. Dia memang kepala berniaga. Benda apa dia bagi, dia boleh berniaga. Sama macam Abdul Rahman bin Auf. Walaupun dia datang Madinah dalam keadaan poket kosong, ditawarkan oleh orang Ansar, wahai Abdul Rahman, kamu ni berniaga, tengok-tengok. Tak modal, aku bagi modal. Kata tak payah, aku tak nak modal. Yang aku perlukan hanyalah beberapa dinar untuk aku membeli seekor unta, dan aku akan pulangkan balik seperti mana yang kau bagi. Dia kata dia nak pinjam sikit duit sikit, tapi dia akan bagi balik dalam masa tempoh sekat. Dia nak beli seekor unta. Dia beli seekor unta, tuan-tuan, dan dia balik jual unta tu balik pada harga yang sama. Contoh, dia beli unta 5 dinar, dia jual harga 5 dinar juga. Ish, kalau ikut logik ni mana untung? Kita beli kereta harga 20,000, jual balik 20,000. Mana untung? Letih lagi, nak kena beli, nak kena rambat, nak kena tarik. Tapi hebatnya Abdul Rahman bin Auf, dia memikirkan apa yang dia ambil daripada unta tu, iaitu tali unta. Dia beli unta bersama dengan tali, tapi dia jual unta tanpa tali. Dia jual unta tanpa tali, dan dia buat perkara yang sama selepas itu. Dia beli unta, dia ambil tali, dia jual balik unta dengan harga sama, tanpa dia ambil sedikit untung. Yang dia ambil apa? Tali sahaja. Sampai satu ketika penduduk Madinah kehabisan kesemua tali unta. Sebab tali unta ni sangat-sangat penting. Kalau tali mana dah tali unta semua, dia seumpama salah satu aksesoris, macam kuda lah juga. Last-last apabila orang Yahudi dah tak ada pilihan, maka dia terpaksa beli tali daripada Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa? Pada ketika itu di Madinah tak ada seorang pun ada tali unta kecuali dia. Itu antara orang bijak lah kata. Kalau zaman sekarang dah kena tangkap lah dengan KDM. Pasal apa? Simpan. Tapi gula lah. Tapi ini yang kata zaman dulu dia lain. Baik. Jadi yang tuan-tuan itu sedikit sebanyak tentang pengorbanan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kalau kita tengok di antara pengorbanan besar juga, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni juga adalah seorang businessman. Sebab tu bila ditanya kenapa sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang agung seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, 4 khalifah Ar-Rasyidin, kenapa mereka tak banyak hafal hadis? Ada orang tanya, kenapa mereka yang banyak hafal hadis? Abu Hurairah, kenapa Abdullah bin Umar, kenapa Abdullah bin Abbas? Kerana apa? Kerana empat sahabat ini dilatih untuk menjadi pemimpin, dan mereka kadang-kadang sibuk dengan perniagaan mereka. Mereka ada perniagaan, mereka ada tijara. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, apabila ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, waktu baginda dia keluar daripada rumah malam-malam dan berhijrah tu, dia berjumpa dengan siapa dulu? Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia berjumpa Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu dah siap semua segala yang aku pesan? Nabi dah pesan pada tengah hari itu, tuan-tuan. Dia pesan, dia jumpa malam tu, dan dikatakan Sayyidina Abu Bakar telah bersedia dengan 2 ekor unta, dan beberapa samanya dikatakan beberapa ribu dinar untuk menjadi belanja dalam perjalanan. Maka Nabi dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan untuk anak dan keluarga kamu? Wahai Rasulullah, aku tak tinggalkan apa-apa kepada Rasul, kepada keluargaku. Yang hanya aku tinggal adalah Allah dan Rasul. Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasul kepada keluargaku. Dia tinggalkan segala, dia bawa segala harta, dia bawa segala apa? Untuk apa? Atas arahan Allah.
Walaupun terpaksa meninggalkan keluarga, walaupun terpaksa mengorbankan harta. Dia kata hijrah. Kalau kita kadang-kadang tak sanggup meninggalkan apa? Meninggalkan harta. Makanya tuan-tuan, hijrah ini sebenarnya memang satu pengorbanan. Walaupun mungkin hijrah maknanya kita berhijrah daripada tempat ke tempat dan ada, tetapi adanya hijrah maknawiyah. Makanya hijrah itu tuan-tuan, dia boleh juga kita menganggapkan hijrah kepada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menghijrahkan diri daripada hamba Allah yang mungkin dulu kita lalai, yang mungkin dulu kita leka tuan-tuan, yang mungkin dulu kita kurang memberikan ketaatan kepada Allah, maka kita sepatutnya menghijrahkan diri kita kepada apa? Kepada yang lebih baik. Dalam masa mulanya hijrah itu menjadi hamba Allah yang lebih baik. Macam juga kalau kita meletakkan azam pada tahun baru, masuk bulan Januari, 1 Januari kita kata, oh mana azam baru, azam baru. Itu orang kata tahun Al-Masih. Yang kita bicara ni tahun Hijri. Cuma dia menjadi satu kesilapan, menjadi satu kelemahan kita. Di saat apa? Di saat kita mengambil bekal akan kalender Masih, sehingga kadang-kadang kita terlupa kalender Hijri. Kita kena sebenarnya ambil. Sebab apa? Di situ akan ada yang pertama, sejarah-sejarah penting. Contoh bulan Muharram, apa sejarahnya, apa kenapa Rasulullah kena banyakkan beribadah, kena banyakkan berpuasa, bulan Rejabnya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Cuma kita kena tahu. Malah kalau kita tengok di dalam Islam ni tuan-tuan, kalau mengikut balik lelaki, balik perempuan, kokok mana dia akan dengarkan umur 15 tahun Qamariyah. 15 tahun Qamariyah maksudnya apa? Cukup bulan. Dalam Islam ni dia tengok kepada matahari, tengok kepada bulan. Tapi kalau bulan kalender Masih, dia akan tengok kepada matahari. Kalau Islam dia tengok bulan. Cukup 12 bulan? Cukup. Sebab itu kalau kita tengok setiap bulan Hijri, dia hanya ada 30 dengan 30, ada 29 dengan 30. Dia takkan sampai 31. Dia takkan lebih daripada 31. Tapi kalau bulan tahun Masih, dia akan ada 30, 31. Dan kadang-kadang bulan Februari ada 29 ataupun 28. Sebab itu kalau dalam tahun Islam dia sedikit lagi daripada bulan Masih Hijri. Baik. Itu orang kata perkongsian sedikit tentang bulan. Kalau nak cerita tentang bulan Hijri dengan Masih, itu kan cerita panjang. Tak habis. Memang 3 hari 3 malam dah kita berkampung ni. Baik. Jadi itu sedikit tentang perkongsian tentang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan cari perkataan hijrah, ada 28 kali Allah ulang. Dan hijrah itu memang satu tuntutan juga untuk kita. Sebab apa? Sebab kita ni tuan-tuan adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah untuk sentiasa berhijrah. Malah kita tidak akan menetap pada satu-satu tempat kecuali pada tempat yang itu nama tempatnya akhirat. Wa imma syurga al-jannah wa imma an-nar wal iyazbillah. Sebab itu kita sebenarnya tidak diciptakan untuk hidup di alam dunia. Kita diciptakan untuk balik semula asal di tempat kita, iaitu akhirat. Dunia ni kita datang untuk singgah saja tuan-tuan. Dan malah kalau mengikut bapa ni tuan-tuan, kita ni tak pernah mati. Kita tak pernah mati tuan-tuan. Kalau kita memaham sekali sebut kematian tuan-tuan, iaitu roh kita terpisah daripada jasad. Betul tak?
Tapi kita tak mati. Oh, kita masih hidup. Tetapi kita lah yang terpisah daripada biasa. Sebab itu kalau kita lihat daripada alam arwah, daripada alam roh, kita ni pernah berjumpa tentang, cuma tak ingat je. Dihapuskan ingatan. Kita tak ingat apa, berapa tahun atau apa yang berlaku di alam arwah, di alam roh. Dan kita dipindahkan oleh Allah, kita berhijab, kita ditiupkan, kita dibawa oleh malaikat untuk diletakkan ke rahim ibu kita, ke jasad yang pada ketika itu masih lagi dikatakan janin. Daripada janin, tubuh badan kita membesar dan kita keluar daripada perut ibu kita. Roh kita masih lagi berada di jasad. Dan hiduplah kita keluar daripada janin ibu kita. Yang akhirnya kita membesar, kita menjadi dewasa, kita jadi tua, tuan-tuan. Akhirnya sampai ajal, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka roh kamu akan terpisah. Bukan mati, roh kita akan terpisah daripada jasad. Yang mana roh kita akan kembali kepada jasad, yang tetapi pada alam yang berbeza, di alam barzakh. Secara teori kita tak mati, tetapi kalau secara zahir nampak macam jasad kita terbungkung, membujur, dan memang tak bergerak sebab kita terpisah, tetapi akan dikembalikan oleh Allah di alam barzakh. Dalam beberapa ketika yang mana selepas beberapa ratus tahun, tak tahu berapa lama kita akan duduk di alam itu, akhirnya roh kita akan dikembalikan balik kepada jasad kita. Yang mana nak dimamam cacing, yang dimakan ulat, tuan-tuan, Allah kembalikan tubuh jasad kita. Di mana? Pada mahsyar nanti. Hebatnya Allah, kuasanya Allah akan kembali. Maka kita akan terjual lagi jalan yang kita pada mahsyar, yang di mana panjangnya hidupnya jauh dan perjalanan kita, dikatakan kita tunggu pun lebih kurang 50,000 tahun. 50,000 tahun ni bukan cerita boneka ataupun cerita Pak Kadok, tapi berkenaan ataupun terkait dengan hadis sahih. Apabila sahabat bertanya, berapa lama kami akan tunggu di padang mahsyar wahai Rasulullah? Dia kata sekurang-kurangnya 50,000 tahun. Buat panjangnya lagi perjalanan kita. Itu belum lagi titian sirat. Dan akhirnya kita sampai ke syurga ataupun neraka. Itulah pengakhiran kita, yang mana selama-lamanya kita akan di situ. Itulah baru penamat kita. Maksudnya kita akan berhijrah. Orang kata kita ni pengembang. Sebab itu pernah ada satu ulama kata, hidup kita kat dunia ni, tuan-tuan, kita kenalah anggap seperti mana kita ni orang yang mengemudi kapal. Kapal kita singgah di sebuah pulau. Ada orang yang singgah di sebuah pulau, dia akan turun sebentar dan dia ambil bekalan, sedikit bekalan makanan, sedikit bekalan minuman, sedikit bekalan beberapa ubat-ubatan untuk teruskan perjalanan kapal. Tetapi yang silap apabila ada beberapa orang, dia turun juga di pulau itu, tetapi dia buat rumah lah, dia buat kereta lah, dia pergi berjalan, dia rasa seronok hidup kat pulau itu, seumpama dia tak nak meninggalkan pulau itu. Sebab apa? Dia rasa cinta kat dunia. Sedangkan kita kena memikirkan kita ni sentiasa berhijrah. Maka sebab itu hijrah itu, tuan-tuan, dia satu pengobatan yang kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan orang yang kita sayang. Kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan harta kita. Kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan apa yang kita suka. Dan saya yakin tuan-tuan adalah orang yang selalu berpindah-pindah. Betul? Polis ni bukan duduk satu tempat 5 tahun baru nak seronok duduk sini, baru nak selesa dah kena pindah, baru nak kenal yang orang ni, baru nak rapat dengan ni, dah kena pindah. Maka bukan setakat polis, orang yang memang biasa tidak kerajaan memang macam tu lah, kebiasaan. Maka hijrah itu lebih sinonim dan lebih biasa kepada tuan-tuan. Saya juga pun, tuan-tuan, duduk Ipoh ni bukanlah lama, tuan-tuan. Baru dalam lebih kurang 6 ke 7 tahun. Sebelum ni pun saya suka berhijrah. Bukanlah suka berhijrah, saya tak pernah duduk satu-satu tempat. Saya pun bukan, saya dulu lahir kat Miri, Sarawak, tuan-tuan.
dan membesar kat sana. Membesar, lahir dan membesar kat sana. IC pun 13. Kalau Perak 05 kan? 08 tak faham dah. Kalau 08 tu Kedah kan? Kenapa? 05 09. Saya pun tertukar dah. Baik. Tapi yang pastinya saya bukan lahir di Perak. Anak-anak saya pun tak lahir kat Malaysia. Bukan setakat kat Perak, kat Malaysia. Anak saya lahir kat 38 nombor dia. Lahir kat luar negara. Waktu saya belajar dulu lah. Saya dulu belajar di Mesir kan. Jadi berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Makanya sekarang ni yang memang yang saya bermukim yang lama di Ipoh lah sekarang. Dan saya belum tentu manalah tahu suatu hari nanti berhijrah ke tempat lain. Manalah satu tahu tiba-tiba ada panggilan-panggilan dakwah yang lain. Manalah tahu tiba-tiba ada kerja-kerja yang lain yang perlu patut berhijrah. Walaupun kadang-kadang kita ada kawan rapat, walaupun kadang-kadang terpaksa meninggalkan keluarga, maka tak nak kita perlu berhijrah. Dan berhijrah itu kita pasti memastikan hijrah itu adalah hijrah yang lebih baik daripada yang dulu. Dia seperti kalau tuan-tuan tengok bagaimana hari-hari kita, tuan-tuan. Hari ini dengan hari esok. Hari esok mestilah lebih baik daripada yang hari ini. Mengikut pada bagaimana kita nak mengukur tahap kebaikan itu, bagaimana kita nak mengikut tahap ketaatan kita kepada Allah. Kita tengok setakat mana zikir kita, setakat mana solat kita, setakat mana puasa kita daripada yang lepas-lepas. Mudahnya tuan-tuan, contoh ya, sekarang ni bulan Muharram. Muharram sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ulang balik Ramadan. Kita nak tengok bagaimana Ramadan yang baru kena beberapa bulan kita lepas dengan Ramadan yang akan datang. Adakah Ramadan pada yang akan datang ini lebih baik daripada yang lepas? Ataupun sama sahaja? Maka kita boleh tengok bagaimana Allah telah menghijrahkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Wa man yahruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk apa? Untuk membela dan menegakkan Islam. Nescaya dia akan dapat di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Kadang-kadang kita rasa Allah nak berhijrah ni, macam mana hidup aku kat sana, macam mana lah kawan-kawan kita. Jangan kita gusar, jangan kita musik. Sebab apa? Di saat kita ada niat untuk berhijrah, ada untuk mengubah jadi sesuatu yang baik, sama ada kita pindah tempat ataupun memindahkan hati kita, yang mungkin dulu kita ni tuan-tuan sekadar 5 waktu yang wajib kita melakukan diri kita. Itu pun sebab Allah suruh wajib. Mungkin yang 5 waktu itu wajib. Kalau sunat, akan tak buatlah 5 waktu itu. Kalau yang wajib 1 waktu tu pun, dan 1 tu je lah kita buat. Sebab Allah tetapkan yang wajib pun. Kalau subuh tu sunat tuan-tuan, maka tak baru solat subuh dan tuan-tuan. Sebab apa? Allah tetapkan wajib. Maka di saat kita melunaskan kewajiban kita, di saat kita berhijrah kepada orang yang lebih baik, maka kita akan tengok kepada perkara-perkara sunat kita. Sebab apa? Ibadah kita, sujud kita bukan semata-mata nak yang wajib, tetapi orang kata, ulama kata talazzuzaz, berlazat-lazat di dalam ibadah. Berlazat-lazat di dalam ibadah. Kadang-kadang kita tengok orang yang banyak bersujud kepada Allah. Kenapa? Dia rasa sedap. Sedap ni bukan macam kita makan kari, bukan macam tuan-tuan cari, kita pagi-pagi cari roti canai sedap. Kita boleh sedap tu macam mana? Cara roti canai kicap kari.
kedai itu sedap, ya ke aku tak pernah rasa. Kita tak pernah rasa, maka kita tidak akan rasa bagaimana sedapnya ibadah, sehingga kita membuat dengan bersungguh-sungguh. Macam bukan tahajud, tuan-tuan. Orang yang bertahajud solat malam, bangun malam, tahajud malam, dia tidak akan merasa sedapnya, nikmatnya, seronoknya, puasnya solat tahajud pada waktu malam, sehingga dia benar-benar melakukannya. Tuan-tuan kan kat Simpang tu ada roti canai sedap. Ya ke sedap? Aku tak rasa. Kita tak rasa. Kita boleh dengar orang kata sedap. Macam tu juga ibadah. Sehingga kita tak kisah sunat ke wajib ke, kita akan buat. Sebab apa? Yang sunat tu kita akan rasa sedapnya, seronoknya beribadah. Sehingga kan di saat kita meninggalkan perkara yang sunat pun, kita rasa Allah, kita boleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda ni tuan-tuan, dia bukan meninggalkan kewajipan tu impossible. Tetapi Nabi ni, kalau dia meninggalkan solat sunat, maka dia akan qada balik. Nah, kita ni kadang-kadang yang wajib pun kadang-kadang tak habis qada lagi lah kadang-kadang. Dulu muda-muda kan, kita seronok-seronok, enjoy. Maka itu semuanya penghijrahan kita yang lebih baik. Yang mungkin dulu kita muda-muda dulu, saya muda-muda dulu, saya pun tuan-tuan bukannya lahir-lahir terus jadi ustaz. Kita pun lahir-lahir terus jadi boleh. Lahir-lahir terus jadi ulama bukan. Lahir-lahir pun kita seorang kanak-kanak mempelajari sesuatu, kita berada di dalam keadaan dewasa, kita mempelajari agama. Yang mungkin dulu kita jahil, maka kita baru suka rupanya ini wajib, rupanya ada kesedapan di dalam ibadah, rupanya tujuan penciptaan kita tidak lain dan tidak bukan yang Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zariyat, wa khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Memang tugas kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Barulah kita tahu, rupanya dulu aku banyak jahil, banyak tinggal yang wajib. Maka Allah hijrahkan hati kita, Allah sedarkan kita, Allah memberi taufik kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Maka orang yang menerima hidayah, orang yang menerima jalan di tuan-tuan, juga adalah orang yang berhijrah. Dia sama juga kalau orang yang sudah berhijrah kepada baik, dia kembali kepada kejahatan dia ataupun maksiat. Ada yang lepas tu kita dengar ada orang yang dia dah pakai tudung, tengok tak pakai tudung balik. Itu pun orang pakai apa? Hijrah. Tapi hijrah ke mana apa? Kepada yang tidak sepatutnya ataupun yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka target kita adalah apa? Setiap tahun, setiap bulan ada benda yang menambahkan kebaikan, ada benda yang menambahkan ilmu kita. Bukan setakat solat yang wajib kita. Kalau Yasin tu je lah yang kita pandai baca. Kalau surah Qul huwallahu ahad tu sajalah kita baca. Dan 3 kul tu aja. Sekurang-kurangnya ada penghijrahan supaya apa? Ada tambah-tambahan amalan, ada benda-benda yang menambahkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuan-tuan, hijrah itu adalah satu tuntutan. Baik, tuan. Kata Dr. Muhammad Abu Faiz, sesungguhnya hijrah sepenting-penting peristiwa di dalam tarikh dakwah Islamiah. Kalau kita tengok sudut pandangan hijrah itu sendiri tuan-tuan, dah nak koi 9 sampai pukul berapa? Kita pulang kepada penceramah. Kita pulang kepada penceramah pukul 10. 9 setengah jangan orang kadang-kadang ni bila 9:05 minit 9 suku itu okey lah kau kan? Boleh? Baik. Sesungguhnya hijrah sepenting-penting peristiwa di dalam tarikh dakwah Islamiah. Ini kerana dengannya terbentuk kuasa politik bagi umat Islam dalam menyebarkan agamanya serta mempertahankan kemuliaannya. Itu kata Dr. Muhammad Faiz. Bukan dia semata-mata kalau kita tengok daripada sudut pandang
hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata nak tersebarnya Islam, tetapi daripada sudut politik itu sendiri. Tak nak cakap pasal politik lah ni. Jangan risau tuan-tuan, saya kata dulu. Tapi sekiranya Nabi hangat-hangat sekarang ni kan, tetapi bagaimana Nabi tersebarnya dakwah Nabi, tersebarnya terbinanya bangunan-bangunan masjid yang Nabi SAW atas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin masjid akan terbina, Masjid Nabawi yang tuan-tuan dah pergi umrah sekali, tengok Masjid Nabawi yang tersingami, dan sebab apa? Atas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tengok tapak ataupun pemerintahan Islam pada suatu masa yang dahulu, yang di mana selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan terus kepada Sayyidina Umar. Kalau kita tengok di antara pemerintahan Islam yang paling berjaya pada waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Daripada sudut politik kita tengok bagaimana pada ketika itu penduduk yang pada ketika itu sangat-sangat menjaga di antara mereka, sehingga kan tak ada orang yang miskin pada ketika itu. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab yang nak memberi zakat pada ketika itu semua menolak. Sebab apa? Semua pada ketika itu memainkan peranan masing-masing, bayar zakat, buat semua tak nak menerima zakat. Sebab itu umat Islam sendiri, kalau tuan-tuan, kalau kita benar-benar mengamalkan, ya, dan setiap umat Islam membayar zakat dengan yang sepatutnya, maka tidak akan ada umat Islam yang miskin. Takkan ada orang yang fakir, sebab semua menunaikan kewajiban. Dan zakat itu sebenarnya wajib. Itu orang kata daripada sudut dakwah Islamiah dan kuasa politik bagi umat Islam. Yang kita tengok setelah sekian lama, sebab apa? Runtuhnya politik Islam, runtuhnya kerajaan Islam, runtuhnya khilafah Islamiah yang berhijrah. Itu pun penghijrahan. Yang kita tengok bagaimana Islam yang dulu satu kerajaan yang amat terpulung, amat gagah, amat hebat. Kerajaan khilafah Islamiah. Kerajaan Umayyahnya, kerajaan Abbasiyahnya, kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Mongol, dan macam-macam kerajaan Islam yang hebat. Jatuh, gugur. Kerana apa? Kerana umat Islam kita, dia kembali daripada yang baik kepada tidak baik, daripada yang menuju kepada akhirat. Kerana apa? Kerana nampak keduniaan itu. Hubbud dunia, ditawarkan pangkat, ditawarkan jawatan, ditawarkan segala-galanya, maka mereka melepaskan Islam itu sendiri. Itu peringatan buat saya dan kita semua. Sebab mungkin satu hari nanti tuan-tuan ataupun saya akan berada di tinggi di atas, ataupun mungkin akan dinaikkan pangkat. Kita akan berhijrah, kita akan dinaikkan pangkat, kita akan pergi ke satu tempat yang lebih baik. Maka sepatutnya bukanlah kita pergi ke satu posisi yang buruk, tetapi satu posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sesuatu posisi yang memberikan lebih ketaatan kepada Allah, yang banyak beribadah kepada Allah. Sebab apa? Pada akhirnya setiap perlakuan kita, setiap tindak tanduk kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada akhirnya kita takut amalan yang kita lakukan, tuan-tuan, menjadi sia-sia. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah, Amilatun nasibah, Amilatun nasibah, yang di mana ada beberapa golongan yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertunduk hina. Kerana apa? Mereka ni beramal, tuan-tuan, solatnya, puasanya,
sedekahnya, ibadahnya semua dia buat. Tetapi amilatun nasibah, amalan yang sia-sia Allah kata. Amalan yang sia-sia. Kerana amalan apa yang dimaksudkan dengan amalan sia-sia ini? Amalan yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita takut dan sangat-sangat supaya kita menjauhkannya. Lagi pula tuan-tuan ni, saya yakin dan pasti orang yang bertugas di dalam posisi yang sangat-sangat genting, maksudnya keselamatan. Orang kata orang yang bertugas ditempatkan orang kata bahagian keselamatan ataupun menjaga kemakmuran negara, ada disebut di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita rasa kita terpinggir, jangan kita rasa kita ni melakukan tugas duniawi semata-mata, tetapi ia ada sebenarnya adalah satu ibadah. Di saat apa? Di saat kita melakukan tugasan itu kerana Allah, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan untuk Allah. Sebab itu adalah ibadah. Maka Allah akan ganjarkan. Walaupun kita nampak kadang-kadang kita sempat buat yang wajib, yang 5 je, tak sempat nak buat solat. Pasal apa? Pasal bertugas. Pasal apa? Pasal kita kena menjaga kemakmuran, kena jaga keselamatan. Tapi jangan meninggalkan yang wajib. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjarkan orang yang seperti itu ganjaran yang besar. Macam juga orang yang berjihad fi sabilillah. Sebab itu orang kata orang yang berjihad, air mata orang yang berjihad fi sabilillah adalah lebih bernilai daripada apa? Orang yang beribadah selama 1000 tahun ke 1000 hari. 1000 hari lebih kurang. Tapi lebih bernilai dan lebih baik. Sebab apa? Kita menjaga keselamatan. Itu tuan-tuan, dan kita semua kena letakkan dalam hati dan tangan kita. Supaya apa? Supaya kerja kita tidak menjadi sia-sia. Itulah kata hijrah yang sebaik-baik. Malah meletakkan diri kita, menjadikan kita sebagai apa? Sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Kuntum khayra ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik, tuan-tuan, kalau kita nak tengok orang yang tidak baik ni, tuan-tuan, orang yang baik, kita asal-asal orang yang tidak baik nak bertukar kepada orang yang baik. Orang yang tidak baik ni, tuan-tuan, dia ada dua je, tuan-tuan, iaitu orang yang fahsyat dan orang yang munkar. Yang fahsyat ni apa, tuan-tuan? Orang yang mengikut syahwat. Orang yang mengikut syahwat. Apa sahabat fahsyat ni, tuan-tuan? Bersumberkan syahwat. Contoh apa? Contoh melihat benda yang tidak sepatutnya kita lihat. Kita tengok movie, kita tengok ada bab-bab yang ni, itu kata sebenarnya tak boleh, tuan-tuan. Ataupun benda-benda yang kata 18xx tu lah. Itu semuanya apa? Fahsyat. Benda yang mendorongkan kepada syahwat. Benda-benda yang dilarang untuk mata kita tengok. Maka orang yang tidak baik, tuan-tuan, maka yang pertama yang dia akan selalu mendorong perkara yang seperti itu. Maka kita nak tengok macam mana hijrah kita daripada tidak baik. Maka setiap perkara itu kita tidak akan lihat. Walaupun kadang-kadang benda itu hanyalah iklan saja. Kadang-kadang kita scroll TikTok, scroll Facebook, kadang-kadang ada bab-bab yang memang kalau setengah manusia, setengah yang nak berhijrah, dia tak payahlah tengok. Sebab kita nak berhijrah, kita nak menjadi yang lebih baik. Tapi kalau ada orang yang tak apalah, sekali-sekala bukan orang tahu pun. Kita tengok pula tengah-tengah duduk-duduk sorang-sorang kan, mana orang tahu pun. Sebab itu kalau kita tengok orang yang fahsyat ni, tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Contoh apa? Orang yang pertama, apabila dia tengok, dia istighfar.
Dia istighfar dan dia beralih kepada, dia tak tengok dah lepas itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada pula orang yang kedua, dia tengok, lepas tu dia tak istighfar, dia terus berpaling. Ada juga golongan yang ketiga ni yang laki yang sikit ni, tuan-tuan. Dia tertengok, astagfirullahaladzim, tapi dia tak beralih. Dia beristighfar, astagfirullahaladzim, dosa aku. Tapi dia tengok dia tak ubah lagi. Ini dah. Dia sentiasa tengok. Ada juga orang macam tu. Faham ni? Macam biasa buat dia. Itu orang ada. Dia tengok tapi dia istighfar. Saya dulu dah cerita dulu ada orang kawan macam tu. Dia tengok video. Orang habis lupa dia. Dia tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Dia pula 30 juzuk Al-Quran. Sambil-sambil tengok aku tak baca Quran ni. Sambil-sambil tengok dia baca Quran. Tengok benda-benda yang tak elok dia baca apa. Ada orang macam tu. Tapi kalau orang yang baik, dia akan istighfar, dia akan berpaling arah dan terus meninggalkan perkara itu. Itu orang kata hijrah. Walaupun nampak macam kecil, tetapi ia memberi satu penghijrahan kepada kita. Itu orang kata orang yang tidak baik kepada. Ada yang kedua, iaitu mungkar. Mungkar dia apa? Mungkar iaitu keburukan yang diingkari oleh hati. Benda ni selalu tidak akan disukai oleh hati. Antaranya apa? Mencuri, bergaduh, tuan-tuan duk bertekuk, duk menghina orang, korupsi, tuan-tuan. Benda-benda lagi orang minta maaf saya sebut kadang-kadang orang yang korupsi, pegawai-pegawai yang ni kadang-kadang bukan dia orang tidak memiliki pendapatan yang lumayan. Tetapi kenapa korupsi? Kenapa? Ingkarnya, mukanya. Dia mengikut kata hati. Saya ni tak cukup ni. Dapat 50 pun jadilah. Ini peringatan kepada kita dan kepada dia. Saya tak katalah ni bukan tuan-tuan ni yang sifat punya kerajaan ni. Ini contoh. Sebab apa? Sebab dia akan sentiasa mengkorupsikan. Kadang-kadang kita bergaduh ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada benda yang tersilap kadang-kadang menyebabkan kita naik darah. Sebenarnya kita marah. Maka itu semuanya perbuatan mungkar. Sebab itu Nabi SAW mengatakan di dalam hadis 40 Imam Nawawi, la taghdab. Faham tak maksud la taghdab? Hadis 40 Imam Nawawi ni ada satu hadis pendek, la taghdab. Maksudnya apa? Jangan marah. Jangan marah. Orang ni tuan-tuan, manusia ni kalau dia ada sifat marah, Allah, kadang-kadang benda kecil pun boleh jadi besar. Kadang-kadang benda kecil boleh jadi besar. Pelbagai benda yang saya rasa tuan-tuan lebih mengetahui. Kadang-kadang benda kecil boleh jadi benda besar. Sebab apa? Sebab kita marah. Sebab kita tak sabar kadang-kadang. Sebab itu Nabi kata dia, la taghdab marah. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innama Allah, saya lupa ayat dia, di dalam surah Az-Zumar ayat 10, yang Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada orang yang sabar ni tuan-tuan, ganjaran yang tak ada limited. Kalau kita tengok solat tuan-tuan, kita solat berjemaah dapat berapa pahala tuan-tuan? 27. Kalau sabar ni tuan-tuan dapat berapa pahala? Sabar ni unlimited. Unlimited. Ada orang solat tuan-tuan, tapi lepas solat dia tak sabar. Lepas solat dia boleh marah orang. Ada tak kena? Lepas solat tiba-tiba dia marah-marah. Dia macam mana? Sebab apa? Sebab solat dia tidak menolak kepada kemungkaran. Solat dia ada sangat tidur. Sebab itu dalam keadaan kita solat, kalau solat kita tidak boleh menolakkan kita daripada fahsyat, tak boleh menolak daripada munkar, maka ada something wrong, ada kekurangan di dalam solat kita. Tuan-tuan, solat kita tuan-tuan sebenarnya mendatangkan ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tuan-tuan tahu tak antara tips nak tenang?
Sebab apa? Zaman sekarang ni banyak orang resah, gelisah, tension, tekanan. Kan? Lepas tu adalah perkataan zaman sekarang, nak healing lah Ustaz, nak healing. Kan? Oh kan, zaman perempuan, ini nak duduk nak healing. Mana ada healing ni tuan-tuan? Healing, kita nak memberikan ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tenang ni ada satu cara je, dengan mengingati Allah, dengan berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, ada orang dia pergi berjalan-jalan, konon-konon dia nak tengok pemandangan, nak healing, berhenti kerja kan. Tapi dia pergi healing, dia pergi tengok pemandangan, tapi kadang-kadang tak solat, tak berzikir, kadang-kadang baca Al-Quran pun tak ada, habis tinggal semua. Macam mana nak healing? Sekiranya yang Allah kata yang memberikan ketenangan hanyalah bersujud kepadaku, zikir kepadaku, ingat kepadaku. Itu yang salah kita. Kita kurang ingat Allah. Ala bizikrillah kita tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, kamu pasti akan mendapat ketenangan. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tuan-tuan, bagi kita ni satu manusia dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak makhluk yang Allah lebih cinta daripada baginda? Tak ada. Walaupun malaikat sehebat-hebat malaikat, sebesar-besar malaikat, Allah lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agungnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingati Allah walaupun dalam keadaan banyak ujian dan cabaran yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kat sini saya rasa dan saya yakin tuan-tuan, tak ada yang kematian anaknya sampai 6 orang tuan-tuan. Nabi anaknya kesemua meninggal kecuali Fatimah. Fatimah sahaja yang keturunan Nabi yang tinggal. Yang lain semua, yang lelaki meninggal muda, yang perempuan sempatlah besar sekejap, lepas tu meninggal muda juga. Meninggal sebelum baginda sallallahu. Yang tinggal yang akhirnya Fatimah Az-Zahra. Kita tak ada yang anak kita semua meninggal. Ujian terlalu besar kepada baginda. Yang pada kecilnya pun banyak ujian. Di saat Allah mengambil ibunya pada waktu kecil, ayahnya sebelum dia lahir. Tapi sebab apa? Sebab Allah sayang. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun begitu terlalu banyak ini, kalau orang zaman sekarang dapat ujian macam tu, maka kita akan menyalahkan Allah. Tetapi Nabi tak pernah salahkan Allah. Malah Nabi menambahkan keimanan Nabi, menambahkan ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terpaksa berhijrah, meninggalkan keluarga tuan-tuan, Nabi berhijrah. Nabi mana ada apa-apa, Nabi berhijrah juga ke Madinah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sirah baginda, hijrah baginda Nabi ni berhijrah selama 25 hari. Perjalanan Nabi ke Madinah. Yang sekarang kalau tuan-tuan biasa pergi umrah, naik bas 8-9 jam je perjalanan. 8 ke 9 jam Mekah ke Madinah. Saya tahun lepas saya bawa ada jemaah umrah di polis juga tuan-tuan. Kenal tak? Dia baru pencet juga tahun lepas. Nama dia Ismail bin Dali. Kenal tak? Oh, nama kenal. Dia kata dia ada benda iPhone ni. Ha? Tak kenal? Tak kenal. Orang lain lah kot. Tapi dia kata dia baru je pencet. Rasanya hujung tahun lepas. Lagi seorang Tuan Zulkifli bin Yahya. Tapi dia tak kerja pejabat, dia pendakwa raya, tapi dia polis juga. Dia pangkat besar jugalah. Baik. Tapi cerita hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam tu tuan-tuan, bagaimana kita tengok Nabi berhijrah, berkorban, bukan semata-mata untuk Nabi, tetapi untuk kita tuan-tuan. Nabi berhijrah, dikatakan Nabi berhijrah, berjalan daripada Mekah ke Madinah tu tanpa memakai selipar.
Dan kita pakai slipper nak keluar turun rumah kita pergi tu pun kadang-kadang sakit-sakit kita jalan atas pas. Ini pula Nabi pada zaman 1400 tahun dahulu, padang pasir yang panas. Dikatakan para sejarah, ulama sejarah, tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam pada berhijrah itu sehingga bukan luka, sehingga terbelah-belah. Sebab apa? Di atas tajam-tajamnya batu-batu yang berada di padang pasir itu. Sebab semata-mata berhijrah. Untuk apa? Supaya Islam sampai kepada kita sekarang. Sebab itu hijrah ini kadang-kadang bukanlah semata-mata untuk memuaskan diri kita, tetapi supaya memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita. Itu semua akan memberi satu kehidupan yang lebih baik. Dah syukurlah Tuhan, rasanya kita dah lemah kaki dah. Saya memang tak boleh lah duduk lama-lama. Dua jangan Abang Haji. Baik. Saya ni dah sebulan lebih dah duduk sakit lutut. Dia kalau sakit lutut, buat apa? Dia sakit belakang lutut tu, dia tak boleh nak lipat lama-lama. Sikit ubat orang dia. Baik. Jadi ceritanya, kalau cerita tentang hijrah Nabi, tuan-tuan, memang 3 jam dah. Memang, dan tuan-tuan, saya sarankan dan saya galakkan, seboleh-bolehnya sekurang-kurangnya kita tahulah kisah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan baginda tu, apa yang Nabi korbankan, apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi nak ajarkan kepada kita. Supaya apa? Ia menjadi pedoman, tauladan, contoh. Supaya apa? Supaya ia menghijrahkan diri kita kepada yang lebih baik, walaupun terpaksa mengobatkan segala yang kita kumpul selama beberapa tahun. Tempat kelahiran Nabi di tuan-tuan Mekah, tapi Nabi tinggalkan. Tempat yang Nabi sayang, tempat tumpahnya darah Nabi tinggalkan. Sebab apa? Semata-mata arahan Allah dan Islam sayangnya Nabi akan umat-umatnya, iaitu kita sendiri. Belajarlah sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada sirah itu kita boleh dapat pelbagai kisah bagaimana hebatnya Nabi seorang pemimpin, bagaimana hebatnya Nabi sebagai seorang bapa, bagaimana hebatnya Nabi seorang ketua, dan lembutnya Nabi sebagai seorang, walaupun seorang yang berada di atas, tetapi ia tidak pernah menjatuhkan atau tak pernah mendatangkan kesombongan di dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa sampai di situ sajalah pengurusan saya pada malam ini. Saya mohon maaf sekiranya terlebih waktu. Haji tadi dia minta 9.30. Saya boleh je bukan 10 pun boleh. Tu memang saya buka kitab teroi lah. Memang cerita pasal hijab ni memang seronok, tuan-tuan. Memang saya sendiri pun, kalau saya baca, kalau saya dengar pun, saya akan cuba berulang-ulang kali dengar. Sebab seronok ia mendatangkan keinsafan. Yang kata kita ni banyak berkorban, pasal kita tak korban apa-apa pun untuk Islam. Kalau kita nak tanya diri kita, apa pengorbanan kita untuk Islam, apa hijrah kita untuk Islam, maka banyak lagi yang kita tak korbankan lagi untuk Islam. Jadi sampai di situ saja. Wallahu ta'ala. Saya mohon maaf sekiranya terlebih waktu tuan-tuan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan, apa yang saya sembang harikan, sembang hari kan, semoga kita sama-sama beroleh manfaat daripada perkara tersebut. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bahasa. Apa yang saya tu, saya tak ada nak orang kata tak adalah nak menjatuhkan ataupun menjatuhkan mana-mana pihak, saja bergurau-gurau saja. Semoga apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat menghijrahkan diri kita pada yang lebih baik, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bertanya boleh? Boleh. Masyarakat sekarang kan, Ya, baik. apa yang kita lihat mau bulan Muharram lah. Bulan Muharram. Semuanya puasa dia pada bulan Muharram, pada hari 9 dan 10 Muharram. Jadi
masyarakat kita ni lebih kepada subuh Ashura. Sebenarnya bulan Muharram, bila sampai bulan Muharram, dia lebih dikaitkan dengan subuh Ashura. Bahkan peristiwa subuh Ashura tu, bukan peristiwa subuh Ashura yang tak pasti kan. Jadi macam mana? Kita boleh bagi sedikit pencerahan. Baik. Selalunya kadang-kadang saya ada kongsi perkara tu antara satu kesilapan. Sebab tu saya kata kita kena apel tahu bulan Islam tu. Kita kena tahu bila bulan Islam, bila tarikh Islam. Sebab apa? Sebab yang pertama, bila kita dengar je Muharram, bila dengar je 10 Muharram, kita duduk kejap mana bubuh Asyura. Mana bubuh Asyura? Kita buat gotong royong bubuh Asyura. Tapi leh-leh orang yang buat gotong royong tu puasa pun tidak. Itu yang kesilapan kita. Kita ingat bubuh Asyura itu adalah salah satu tuntutan agama. Tetapi kalau mengikutnya, ia adalah adat. Bubuh Asyura ni, kalau mengikutnya, memang setakat ni dia tak ada nas, mana-mana dalil yang kaitkan dengan bubuh Asyura. Walau bagaimanapun diharuskan, dibolehkan buat. Sebab apa? Sebab dia tidak melanggar syariat. Boleh nak saja makan dan ia akan mengeratkan silaturahim. Cumanya benda yang sepatutnya dipertekankan, digalakkan ialah apa? Contoh macam satu-satu komuniti ni kan, contoh rumah ni, okey, masuk je awal bulan Muharram, kita buat apa? Iftar jama'i. Itu yang kita buat. Supaya apa? Kita menggalakkan orang untuk berpuasa. Dan kita mengingatkan orang untuk berpuasa. Berpuasa apa? 9 dan 10 Muharram. Kalau kita tengok daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkait dengan 10 Muharram ni, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Madinah, Nabi pelik kenapa orang Yahudi ni dia berpuasa di 10 Muharram. Jadi dia tanya, kenapa kamu ni berpuasa? Kerana pada hari inilah Nabi Musa diselamatkan oleh kejaran orang Fir'aun. Jadi sepatutnya kami lah orang Islam sepatutnya lebih aula dan lebih afdal untuk berpuasa pada bulan 10 Muharram. Kenapa? Kerana kami adalah keturunan dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kami lebih aula, kami lebih patut puasa. Jadi Nabi pada ketika itu menggalakkan dan mewajibkan untuk sahabat berpuasa pada 10 Muharram. Cumanya Nabi kata seelok-eloknya kita tambah pada 9 Muharram. Tasu'a. Sebab apa? Supaya ia membezakan antara ibadah orang Yahudi dan ibadah orang Islam. Jadi untuk mana digalakkan untuk kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Orang kata 10 Muharram ni tuan-tuan, dia salah satu puasa sunnah yang diamalkan setahun sekali. Puasa sunnah ni dia ada dua. Yang pertama, puasa yang baru dia bulan lepas, iaitu puasa sunat Arafah, iaitu berapa Muharram? Berapa Muharram? Berapa Zulhijjah? 9 Zulhijjah. Sebab 10 Zulhijjah diharapkan berpuasa. Ini kita kena tahu. Setiap tahun akan ada setahun sekali je. Kalau setahun sekali kita tak boleh berpuasa, makanya dalam puasa sunnah je ada pertama puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah, setahun sekali. Yang kedua, puasa sunnah juga, puasa sunnah Yaumul Ashura, puasa hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Cumanya kat sini kita boleh tambah 9 dan 10. Kalau 9 tak boleh, 10 je pun boleh sebenarnya. Boleh. Sebenarnya kalau kita susah sangat nak 9-10, buat 10 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi yang afdalnya 9 dan 10. Yang lebih baik apa? 9, 10, 11. Itu yang terbaik. Yang terbaik 9, 10, 11. Kan banyak baru-baru ni menjadi pertikaian. Orang kata kalau puasa hari Jumaat saja tidak digalakkan. Memang kalau di dalam ulama menurut pandangan ulama, kalau kita nak puasa hari Jumaat, sebab Ramadan ni 10 Muharram jatuh hari Jumaat. Memang kalau ikut biasanya hari Jumaat ni tidak digalakkan untuk kita berpuasa. Kerana apa? Hari Jumaat adalah hari yang pertama kita solat Jumaat.
Dia khusus Jumaat dia untuk kita memperbanyakkan berselawat, banyakkan beribadah Sayyidul Ayyam. Jadi tidak dimakruhkan untuk kita puasa pada hari Jumaat. Sebab apa? Takut dengan kita berpuasa akan merosakkan, akan memberi halangan kepada ibadah-ibadah yang lain. Lepas tu kita boleh datang awal Jumaat, kita duduk tidur pula sebab nanti kita jadikan alasan. Jadi orang kata Jumaat nak puasa satu-satu Jumaat, tiba nak puasa Jumaat tak boleh. Kalau nak puasa Jumaat kena berurutan, sama ada Khamis, Jumaat, Sabtu, ataupun Khamis, Jumaat, ataupun Jumaat, Sabtu. Kecuali pada hari Arafah. Sebab apa? Dia khusus. Kebetulan hari Arafah yang hari Jumaat, jadi tak ada masalah pun. Saja je kadang-kadang orang timbulkan perkara tu. Sebab benda tu pun sudah setahun sekali sahaja. Boleh rasa tu. Sebab tu jangan kita duk kejar bubur Asyura. Pada orang duk bubur Asyura yang sepatutnya kita peringatkan orang puasa pada hari tu. Bubur Asyura tu boleh buat juga. Mungkin kita boleh buat program galakkan berpuasa berjemaah kan, puasa ramai-ramai, buat program berbuka puasa. Pasal petang tu buat gotong royong lah. Tapi pastikan yang gotong royong tu pun berpuasa kan. Kalau berpuasa lepas tu kita bagi bubur Asyura. Walaupun setakat ni kalau saya persediaan bubur Asyura yang saya paling sedap, bubur Asyura di Pantai Timur lah. Orang hitam kan. Kalau paling tahu kan, saya pun dulu belajar lama kat Pantai Timur kat Kelantan. Jadi bubur Asyura yang hitam, mula-mula saya pun takut juga nak makan. Ini boleh dimakan gitu kan. Tengok-tengok makan, dah jatuh cinta pula, sedap. Tengok-tengok sampai kat Perak, berhijrah kat Perak, lain bubur Asyura ni kelabu asal tu kan. Ada kacang-kacang pula. Makan pun boleh lah, sedap lah, okey lah. Kita tak ada pilihan kan. Tapi makanlah juga, habis juga dah satu makan. Walau bagaimanapun, itulah ya. Saya harap soalan terjawab. Allah, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okey, saya akan sampai di situ saja. Saya mohon maaf tadi sekali sekiranya mengambil waktu. Tuan-tuan, akhirnya habis juga 11.30 seperti mana yang diminta oleh Tuhan kita. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh dari sendiri oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم عن أمر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.